rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua hari ini, sihat? Alhamdulillah. Suara Zaza mana tak ada. Kan? Suara saya tinggal tak tahulah lagi berapa persen ya. Kak Dewi suara berapa persen Kak Dewi? Oh, nyaring. Nyaring suara Kak Dewi kan. Oh, kat rumah tak ada budak. Cucu tak ada. Tak jaga. Cik Ana jaga cucu suara berapa? Ada bibi. Oh, ada bibi. Tapi Cik Ana tak ada ni lah, tak terpekau ke? Tak ada. Tapi budak perempuan okey lah kan? Tak macam boy kan? Okey, baik. Macam mana semua dah siap nak belajar? Tak nak belajar boleh? Dah pernah datang jauh kan? Mana Liza tinggal Punggol ke Sengkang? Sengkang. Jauh ke tak? Macam dekat Okey lah kan. Singapore dekat je. Bukan nak kena cap pasport kan? Okey, hari ni muka surat berapa kita? 12. Oh, sikit kat situ Ya, kita nak sambungkan perbincangan pada bab kita yang pertama tentang apa? Mandi. Mandi apa? Wuduk sebelum mandi. Yelah, mandi apa ni? Mandi hadas besar. Mandi junub, mandi hadas besar. Okey. Jadi kita berada di muka surat 12. Okey, di situ. Akan tetapi, terus nak masuk akan tetapi. Okey, hari tu ada berapa step yang kita bincangkan? 6. Nak suruh siapa tulis kat sini? Liza boleh tulis? So malas saya nak bangun ni. Liza tolong Liza. Tulis Liza. Step 1 sampai 6. Cuba, okey. 1 apa? Satu. Guru besar. Kakak tulis kecil, adik tulis besar. Okay. 1 apa? Mandi junub. Kita senaraikan dulu, nanti kita bincangkan. Jadi nampak kan? Kalau tak nanti terus nak masuk sini, dia jadi blur. Apa benda adik ni berbual lah. Kita bincang dulu, kita listkan out. Apa ke berbual Sakinah? Kita list down dulu. Rasa tak nampak. Tak apa. Nanti susah bangun. 1 apa? Cuci tangan. Okey, kedua? 1A, 1B. Kecohnya. Menyesal pula seorang lain tulis. Macam kecoh. Masukkan jari. Hari ni Kak Zaidah tak ada. Lambat. Selalu Kak Zaidah cepat Tak datang lah. Betul lah. Selalu tak datang Takut tak sihat ke apa. Apa tu Liza tulis? Dalam air? Masukkan jari jemari dalam air, kemudian menyela-nyela rambut. Susah ke senang Liza nak tulis? Cakap lagi cepat. Itulah rasanya bila Ustazah tulis dekat whiteboard.
Bukan senang tau nak tulis kat whiteboard. Tapi student bising, saya tak tulis kat whiteboard. Oh susah kita nak nampak. Oh dia tak tahu. Tulis kat whiteboard ni bercinta juga. Susah. Tapi cepat Liza tulis. Tengok Liza. Liza awak, kita tulisan saya lah. Apa dia? Ada pengganti ya? Nampak tak? Ustazah tanya nampak tak? Cedok apa? Oh cedokan. Membasuh kepala dengan air sebanyak 3 kali cedokan. Yang keenam, basahkan seluruh badan. So kita ada 6 steps yang telah kita pelajari pada hadis yang pertama dalam bab kita yang pertama. Iaitu pertama cuci telapak tangan, okey. Seterusnya ambil wuduk, masukkan jari jemari dalam air. Macam mana tu Kak Syah? Nombor 3 macam mana? Cik Paina okey? Cik Paina? Boleh? Okey. Macam mana masukkan air? Masukkan jari jemari dalam air? Saya ketawa pula dia, ya Rabbi. Betul-betul lah. Masukkan jari jemari dalam air. Lepas tu? Lepas tu kita menyela-jela rambut dengan jari jemari tadilah. Yang kelima, membasahkan kepala dengan air sebanyak 3 kali. Saya rasa ambil air dulu kan? Ya, sauk dengan tangan dulu kan? Okey, sauk dengan tangan. Kita cedok dengan tangan 3 kali, okey? 1, 2, maknanya basahkan 3. Baru betul caranya itu. Dan yang keenam ialah basahkan seluruh badan. Okey baik, sekarang ni kita masuk muka surat 12 di situ. Terima kasih Liza. Atas, kenapa Liza? Oh kat rumah tak nampak. Kenapa? Jauh. Apa tak nampak? They cannot see the board. Oh, kamera fokus kat Ustazah. Dia tak nampak sini. Tak apalah, abang kamera ada. Abang kamera. Abang kamera ada kat dalam. Nanti abang kamera betulkan. Jangan dekat sangat. Malah. Tak larat aku. Okay. Baik, terus muka surat 12 di situ. Akan tetapi dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Muawiyah dari Hisham terdapat lafaz tambahan. Dia berkata di bahagian akhir matannya. Okay, kita ada hadis dalam riwayat Imam Muslim yang mana akhir matan ini hadis yang sama tetapi memiliki matan yang berbeza. Bagaimana perbezaannya kita nampak di sini, dia kata Nabi SAW bersabda, "Thumma afadha ala sa'iri jasadihi, thumma ghasala rijlaihi." Kemudian beliau menyiramkan air ke sekujur tubuh beliau dan membasuh kakinya. Jadi Nabi SAW, tadi nombor 6 basahkan, bagus juga kat belakang sini, alhamdulillah. Saya nampak nombor 6 tadi basahkan seluruh badan kan. Kemudian ada step yang ke-7 dekat situ nampak? Apa? Basuh kaki. Jadi di sini kita nampak dalam hadis riwayat Muslim ada penambahan. Iaitu basuh kedua kaki kita. Jadi ini yang akan jadi topik perbincangan kita lah pada pagi ini. Sekarang ni tadi kan dah ambil wuduk. Kenapa pula kaki dia basuh last? Betul tak? Selalunya ambil wuduk basuh kaki ke tak? Ke nak tidur je basuh kaki? Takut mimpi. Ke nak tidur je basuh kaki? So kita nampak dekat sini, ini yang dipertikaikanlah di kalangan para ulama. Apa dia Kak Dewi? Suka betul ya.
Apa dia sayang? Betul ke? Itu mak-mak kita ajar kan? Orang dulu-dulu ajar. Kalau basuh kaki sebelum tidur, kalau tak basuh kaki nanti mimpi hantu. Hantu apa? Mak Limah. Hantu Mak Limah balik kampung. Macam-macam. Tapi tak tahu kenapa dia punya faedah. Kotor. Oh. Gitu Cik Ana? Ada rasionalnya lah. Yelah biasanya kalau kita lihat apa ni, petua-petua ke apa kan, ataupun dia ada rasionalnya lah. Cuma cara penyampaian tu mungkin lah kan, macam menakut-nakutkan. Tak terus betulkan keadaan tu. Macam-macam. Okey, baik terus kat sini. Dah, jangan fikir hantu Mak Limah dah. Tinggalkan hantu Mak Limah tu. Kita balik pada wuduk kita. Kemudian beliau menyiramkan air ke sekujur tubuh beliau dan membasuh kakinya. Lafaz tambahan ini diriwayatkan oleh Abu Muawiyah sahaja. Jadi maknanya dia kata dalam riwayat Muawiyah sahaja yang kita dapati ada lafaz ini. Sedangkan murid-murid Hisham tidak meriwayatkannya. Menurut Imam Al-Baihaqi, tambahan ini gharib. Gharib maknanya asing, namun sahih. Perlu saya ingatkan, saya siapa dekat sini? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata, akan tetapi riwayat Abu Muawiyah dari Hisham masih dipersoalkan. Benar, riwayat ini disokong oleh syahid. Syahid tu maksudnya penguat, bukan orang mati syahid. Okay, didokong oleh ataupun disokong oleh penguat dari riwayat Abu Salamah dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi. Lalu dia menyebutkan hadis tentang mandi seperti yang disebutkan sebelumnya dalam riwayat An-Nasa'i, tetapi pada bahagian akhir hadis ini terdapat tambahan. Dan apabila selesai mandi, baginda membasuh kedua kakinya. Okey, so sekarang kita ada dua riwayat. Satu yang menyebutkan tentang Nabi tak basuh kaki. Cik Zai? Nabi tak basuh kaki. Lagi satu, Nabi basuh kaki. So sekarang bagaimana? Ada dua riwayat, nak basuh kaki di akhir mandi ataupun tidak. Baik, di sini dia kata untuk mengkompromikan. So kita nak gabungkan kedua-dua riwayat itu tadi sehingga diberikan kepada kita dengan kemungkinan yang begini. Pertama, kita lihat di situ. Pertama, mentafsirkan riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis kita nombor 1 kan di sini, hadis kita nombor 248 dalam kitab dalam bab 1 ini. Hadis ni riwayat Aisyah. Pegang tu ya. Okay, hadis ni riwayat Aisyah. Sekarang dia kata gini, kita nak kompromikan hadis ini. Dalam riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa yang dimaksud dengan ucapannya wudu'ahu lis-salati sebagaimana wuduk untuk mendirikan solat adalah sebagaimana beliau melakukan sebahagian besar proses wuduk itu selain membasuh kedua kaki. Baik, jadi pertama di situ kita faham bila Aisyah kata Nabi berwuduk sebagaimana untuk solat. Kita faham bahawa dalam proses itu semua bahagian-bahagian wuduk dilakukan oleh Nabi SAW ketika baginda mandi janabah itu tadi. Selain membasuh kedua kakinya. Maknanya Nabi tak basuh kedua kaki. Itu dimaksudkan dengan wudu'ahu lis-salah. Atau di sini untuk pendapat pertama dia kata mentafsirkan riwayat tersebut menurut makna zahirnya apa adanya, lalu menjadikan riwayat Abu Muawiyah sebagai dalil bolehnya memisahkan rangkaian basuhan dalam wuduk, membuat jeda waktu, maknanya membuat waktu antara basuhan-basuhan tertentu. Jadi di sini kita faham sebagaimana zahirnya, iaitu kalau Nabi SAW berwuduk,
Nabi berwuduk sebagaimana ingin melaksanakan solat, tapi kemudiannya di bahagian kaki itu tak apalah kalau baginda nak akhirkan. Tak jadi masalah. Sebab apa? Ini menunjukkan bahawa bolehnya untuk kita memisahkan antara satu anggota wuduk dengan antara wuduk yang lain dengan perbuatan yang lain. Okey? Tetapi masih lagi dalam keadaan untuk menunaikan wuduk tersebut. Baik, kita lihat yang kedua. Yang kedua kata, ada kemungkinan makna perkataan Hisham dalam riwayat Abu Muawiyah thumma ghasala rijlaihi, kemudian baginda membasuh kedua kakinya, adalah kemudian baginda membasuh kembali kedua kakinya. Jadi macam mana? Dua kali. Itu yang kita fahami. Okay, kalau ikut kepada pendapat yang kedua ini, dia tak kata pada zahir hadis ke apa, tapi dia kata Nabi basuh kaki 2 kali. Yang step number 2 tadi kan, okay, nombor 2 dekat situ, Nabi dah berwuduk penuh, sempurna. Daripada tangan sampailah kepada kaki, okay, settle, selesai. Jadi bila masuk kepada hadis yang riwayat Imam Muslim, tadi kan nombor 7, Nabi selesaikan mandi junub tu tadi dengan membasuh kedua kakinya. Bermakna kedua kaki itu tadilah kali kedua Nabi basuh kaki. Bagi menutup mandi janabah ataupun bagi menyelesaikan mandi janabah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata perbuatan ini baginda lakukan untuk menyempurnakan mandi kerana saat berwuduk, iaitu sebelum mandi, keduanya sudah dibasuh. Dengan demikian, makna seperti ini dapat selaras dengan perkataan dalam hadis bab, kemudian baginda menyiramkan air ke seluruh kulitnya. Jadi faham macam mana sekarang ni? Faham macam mana? Nak ambil yang pertama ataupun yang kedua? Dua-dua boleh? Betul. Kedua. Oh, Kak Cik kata yang kedua. Yang mana? Basuh kaki 2 kali. Oh, macam gitu. Habis yang pertama? Ambil yang ringkas. Yang ringkas macam mana tu, Cik Zai? Oh, sekali je. Tak payah nak ulang 2 kali. Okey, sekarang kita ada 3 Actually ada 3 tau. So kenapa? Kalau kita lihat pada yang pertama, dia ada 2 perkara dekat studi bincang. Okey, pendapat yang pertama kata Nabi SAW wuduk penuh. Sebagaimana zahir hadis Aisyah. Bermakna kaki basuh masa step number 2. Kemudian pendapat pertama juga kata kemungkinan di situ Nabi SAW dia berwuduk sebagaimana yang nombor 2 itulah untuk solat. Tapi kaki diakhirkan. Bermakna ada pemisahan tu kan. Okey, lepas berwuduk semua anggota badan tapi kaki nanti dulu. Bila kaki nanti dulu maknanya terus Nabi masuk nombor 3, 4, 5, 6 baru cuci kaki. Maknanya situ antara wuduk-wuduk, antara anggota wuduk yang pada nombor 2 kita buat sampailah nak masuk ke nombor 7 kaki tu kan ada pemisahan di situ antara anggota-anggota wuduk tersebut. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat pertama kata apa? Kemungkinan Nabi wuduk sempurna sebagaimana solat. Okey, kaki pun dibasuh untuk step number 2. Tapi kemungkinan Nabi wuduk semua, kaki nanti dulu. Okey, kaki nanti dulu. Baru masuk nombor 7 last. Bila kita ambil pendapat yang kedua di sini, bermakna basuh kaki 2 kali. Bermakna nombor 2 tu Nabi buat semuanya. Wuduk sebagaimana biasa nak solat. Tapi Nabi tetap juga basuh kaki. Kan kat situ nombor 7 ada juga. So sekarang nak mana satu? Soalan saya. Satu. Nak paling mudah. Paling mudah yang mana? Oh, cuci kaki 2 kali lah maknanya. Oh, bukan tadi nak paling mudah tak payah cuci kaki sekali ke? Ada masa pemisahan. Jadi Cik Zai pilih kaki kemudian. Oh ya. Semua sekali.
Lagi senang. Oh, maknanya ambil wuduk terus. Jadi yang last tu dah habis basuh keseluruhan badan, kaki tak payah. Maknanya kaki tu dah okey lah, tak payah lagi cuci lah. Kira ikut hadis yang ni lah. Hadis yang Aisyah ni lah. Kak Zah pilih mana Kak Zah? Kak Zah tengah-tengah tau sekarang ni. Daripada tadi kan, hujung berbual. Kak Zah tengah-tengah Kak Zah. Hadis Aisyah. Oh. Cik Ana macam pening Cik Ana? Oh, ikut hadis Aisyah jadi sempurna. Yang lain tak sempurna. Oh, yang lain ada pemisah kat situ. Tak nak ada pemisah ya. Oh, jangan ada pemisah antara kita berdua gitu. Oh, jangan ada gap. So yang sempurna tu wuduk tu tak ada gap lah. Dah tu kalau nak basuh kaki tu basuh lah sunnah kan macam tu kan macam tu. Oh. Macam mana? Tak apa, nanti kita bincang lagi. Okey. Terus saya masuk hadis nombor 249. Tak apa, itu diamkan dulu nanti. Dekat belakang ada bincang lagi. Baik. Kita lihat pada hadis 249. Tadi saya ingatkan, hadis riwayat 248 riwayat siapa? Aisyah. Sekarang kita nak baca riwayat Maimunah. Okey. Tadi riwayat Aisyah, ni riwayat Maimunah. So kalau saya kata riwayat Aisyah, kita ingat yang tadi, hadis 248. Kalau saya kata riwayat Maimunah, hadis 249. Okey. Baik. Dalam riwayat Maimunah ini, belum baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan 'anil A'mashi an Salim bin Abil Ja'di an Quraib an ibni Abbas an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salati ghaira rijlaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk sebagaimana berwuduk untuk mendirikan solat selain membasuh kedua kaki. Macam mana? Nabi tak basuh kaki dulu. Aisyah, dalam riwayat Aisyah tak kata gitu kan? Dalam riwayat Maimunah, memperincikan betul tak? Dalam riwayat Maimunah, tapi dua-dua isi Rasulullah. Memanglah dua-dua isi Rasulullah, jadi apa masalahnya? Contradict. Oh, ada different opinion. Banyak fatwa ya. Ada different opinion. So macam mana? Bila ada different opinion, kita nak kena buat apa? Beraikan dua-dua. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dalam kaedah hukum, ada kalanya tak boleh raikan dua-dua. Ada kalanya kita kena pilih salah satu. Bukan senang jadi ustazah ya. Bukan senang. Ada kalanya kita tak boleh meraikan dua-dua. Ada kalanya kita kena pilih sesuatu. Sebab kemungkinan pendapat, walaupun dua-duanya kita kata isteri Nabi kan, tapi kemungkinan pendapat Maimunah lagi kuat jika nak dibandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin Aisyah cerita sekali lalu dia tak cakap penuh, dia tak cerita ni kan. Dan datang Maimunah, dia ceritakan dengan lebih terperinci bagaimana keadaannya. Lagi detail. Okey, tak apa, kita baca lagi. Selesaikan. Okey. Ya. Oh, dia lagi senior. Tapi Aisyah dengan Maimunah siapa senior lagi? Siapa Nabi kahwin siapa dulu? Okey, kita gini, siapa bini muda, siapa bini tua? Bukan usia bukan usia. Aisyah ke Maimunah? Oi, dengan bini muda, bini tua marah macam-macam. Geramnya. Sebaik tak ada tomato, kau lempar orang depan ni. Jangan lempar Rihal dekat saya, tiba-tiba Rihal melayang kat depan dia.
Siapa? Nabi nikahi siapa dulu? Aisyah ataupun Maimunah? Aisyah. Jadi siapa yang hidup lama dengan Nabi? Oh, Cik Zai mungkin tak puas hati kau izin. Daripada sudut usia memang Aisyah muda. Aisyah muda. Kan? Tapi kalau daripada sudut seniority sebagai seorang isteri, Aisyah dulu. Sebab Aisyah isteri nombor berapa? Pertama siapa? Khadijah. Saudah. Lepas tu? Aisyah. 3 tau. Maimunah antara yang terakhir. Maimunah antara yang terakhir Nabi nikahi. Jadi yang paling senior di sini kan, kita kata yang paling senior sebagai isteri ialah Aisyah radhiyallahu anha. So mana satu lagi kuat? Aisyah ke Maimunah? Baru tanya gitu dah goyah. Okey, terus. Baca dulu, kita baca dulu hadisnya. Rasulullah SAW berwuduk sebagaimana berwuduk untuk mendirikan solat selain membasuh kedua kaki. Kemudian baginda mencuci kemaluannya. Aisyah sebut tak? Tak. Yang 1A tu bukan hadis ni. Yang 1A tu hadis lain tau. Saya letakkan dekat situ. Tu ikut nota minggu lepas kan. Jadi kita nampak dekat sini Aisyah tak sebut. Maimunah sebut. Betul tak? Maimunah kata setelah Nabi SAW berwuduk, berwuduk sebagaimana ingin solat dan Nabi SAW mengenepikan bahagian kaki itu kan, wa ghasala farjahu. Nabi membasuh kemaluan baginda. Wa ma asabahu minal adha. Dan bahagian tubuh yang terkena kotoran. Aisyah sebut tak? Tak sebut. Malu. Oh, Aisyah malu. Ya Allah, ada je lah. Ada. Ada je idea makcik-makcik. Ustazah Sakinah pun tak terfikir. Makcik-makcik ada je idea. Oh, Aisyah malu Ustazah. Oh, Aisyah malu ya. Jadi, cuci tangan. Kemudian, kita tengok sini kan. Masalahnya dia kata, Nabi wuduk dulu baru cuci kemaluan. Kalau dah wuduk dulu pegang kemaluan dah batal. Tapi kat situ saya tak kata. Dalam riwayat lain tu kata bila? Cuci tangan dulu baru cuci kemaluan kan? Banyak riwayat kan maknanya? Hadis ada banyak tau. Bukan 1, 2 hadis saja. Jadi kita ada banyak hadis. Macam mana kita nak gabungkan ke semua hadis-hadis ini? Cik Ana dah pening dah. Susah susah. Nah, macam tu lah Cik Ana, kita belajar hadis. Bukan senang Cik Ana. Struggle saya dulu tak belajar. Cik Ana datang dengar je, tu dah susah. Susah betul. Nangis-nangis saya depan ustaz saya. Macam mana ni? Kan, nangis saya. Ada satu hadis saya ingat tu dulu, hadis pasal lalat. Lalat masuk dalam air. Yang tu kan. Hadis tu ustaz suruh saya cari semua hadis. Dia cari banyak. Ada hadis sahih, ada dhaif, ada mauduk, sampai ke mauduk kita jumpa hadis tu. Macam mana ni nak buat macam mana? Tapi nak mana satu ustaz nak ambil satu. Mana nak tahu? Ustaz mana nak tahu? Mana saya tahu? Anti belajar, nanti buatlah. Buat dulu. Kita kena buat dulu. Baru nanti kita dah jumpa dia punya hasil, kita bentangkan. Lepas tu baru cakap dengan ustaz masa tu. Dah tu kena tanya kenapa pula awak pilih macam tu? Dah poning aku. Pening satu kan. Okey sekarang. Balik. Jangan balik hadis lalat tu nanti pening lagi. Pening lalat. Sekarang ini cuci tangan dulu. Lepas cuci tangan baru cuci kemaluan kan. Tapi dalam hadis kata ambil wuduk dulu. Baru cuci kemaluan. Okey tak apa. Nanti bincang. Namun yang penting di sini, Maimunah dia ada sebutkan lagi satu step. Apa dia? Wama asabahu, itu tu, jangan tinggal tu. Wama asabahu minal adha. Maknanya setelah Nabi basuh kemaluan itu, Nabi cuci tempat-tempat yang kotor yang ada pada bahagian badan. Jadi ni letak dekat mana?
Letak dekat mana? Saya bagi peluang ni. Apa dia? Nombor 6? Nak letak nombor 6? Pandai-pandai je. Masuk terus nombor 6. Lepas basahkan seluruh badan, lepas tu baru cuci kotor-kotor dekat badan. Tak boleh. Tak boleh. Kaki pula. Lepas kaki. Lepas cuci mana? Sebelum wuduk. Masya Allah. Okey. Letak sini 1B. Cuci apa dia? Nak cuci apa? Maknanya mana-mana anggota badan kita yang kotor, kita basuh. Kan? Tadi dah basuh kemaluan. Itu dah bahagian yang kotor. Betul tak? Takkanlah terus kita nak masuk basahkan seluruh badan baru kita cuci kotoran di badan. Nanti kotor balik tangan tu. Yes, gosok-gosok mana tempat yang kotor dulu. Mana yang berdaki tebal sangat tu gosoklah. Keras. Scrub. Boleh juga, tak apa. Nak scrub, kita guna bahasa moden we scrub our body. Okay, kita scrub badan-badan kita semua kan. Baru kita ambil wuduk. Cantik kan kat situ kan, nampak tak? Bila dah yang kotor-kotor semua dah bersih, barulah kita ambil wuduk, masuk step number 2. Baru pergi step number 3 dan seterusnya. Okey. Dah saya dah letak dekat situ 1B. Wa ma asabahu minal adza, kita letakkan setelah membasuh kemaluan. Baik. Jadi di sini dia kata Nabi seperti Maimunah kata setelah itu thumma afadha alaihil ma, kemudian barulah baginda dia menguyurkan, iaitu membasahkan air ke tubuh baginda. Ini step nombor berapa? Nombor 6. Dia terus masuk nombor 6 kan? Apa dia? Lagi ringkas daripada Aisyah. Tak, belum jumpa riwayat lagi satu. Nanti. Sabar nak. Belum jumpa riwayat lagi satu. Bila jumpa riwayat lagi satu, tak ringkas rupanya. Panjang lagi. Okey, panjang lagi Maimunah cerita. Tapi riwayat Maimunah ada banyak. Bukan ini sahaja. Ada riwayat Maimunah yang lagi panjang daripada ini. Okey, baik. Thumma afadha alaihi al-ma' thumma nahha rijlaihi faghasalahuma. Jadi dia kata apa? Selanjutnya baginda menyingkirkan kedua kakinya dari tempat mandi. Baru setelah itu membasuh keduanya. Inilah tata cara mandi junub baginda. Macam mana? Betul? Menyingkirkan kakinya daripada satu tempat ke satu tempat, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi macam mana? Dia dah mandi tu, keringkan badan. Mana pula part keringkan badan dekat sini? Tak cerita lagi part keringkan badan. Jangan pening kepala saya. Alih tempat. Maknanya step yang ke berapa tu? Six A. Ada 6A pula. Mentang-mentang kat atas ada 1A, 1B Basahkan ke seluruh badan. Tadi Maimunah kata apa? Nabi basahkan keseluruhan badan. Setelah itu Nabi buat apa? Singkirkan kaki bermakna? Alih tempat. Daripada point A to point B. Jauh tak tu? Taklah. Sikit je. Kena marah. Ustazah kena marah. Taklah. Tak pasal-pasal aku kena marah, jemaah. Leceh lah dia mengajar. Tanya-tanya orang. Mengajar terus lah. Pening kepala aku. Tak ada. Gurau je. Jadi macam mana? Masukkan seluruh badan. Lepas tu tadi
menyingkirkan. So itu step yang keberapa sebenarnya? Before 7. Before 7. Okay, kalau gitu macam ginilah. Tak ada, jangan 6A, 6B lah. Letak terus nombor 7. Okay? Apa nak cakap? Pindah? Pindah kaki? Kaki ke mana, badan ke mana Pindah, habis nak guna ayat macam mana? Oh, beralih tempat. Alhamdulillah. Saya saja je nak suruh fikir kan. Kalau tak saya seorang saja fikir nanti kan penat saya. Jadi beralih tempat. Beralih ataupun kata gini lah, mengalihkan kakinya. Okey, mengalihkan kaki. Okey. Mengalihkan kaki baginda ke sebelah tau sebenarnya, sebelah aja. Kaki ke tempat yang bersih. Sebab tadi kan dah mandi kat tempat tu kan. Bersihlah, kering tak semestinya bersih. Okay. 8 baru basuh kaki. Yes, tambah lagi. Nanti tambah lagi. Salin ni dulu ya. Salin dulu, nanti kita tambah lagi. Okay. Suka Cik Zai, gelak-gelak dia. 7, mengalihkan kaki ke tempat yang bersih. Contoh macam ini kita dah mandikan sekarang kat sini kan. Okay, lepas mandi, sebelum nak basuh kaki tu, beralih ke tempat sebelah sini. Okay, saya harap yang dekat rumah nampak saya ya. Macam ni. So sekarang dah mandi dekat sini kita mandi kat sini kan. Dah ambil wuduk semua. Kaki tu nanti dulu. Kaki tu nanti dulu. Kalau nak tinggalkan bahagian kaki lah kan. Kaki tu nanti dulu. Lepas tu dah gosok-gosok dah ni semua rambut semua. Siramkan air dekat badan. Sekarang nak basuh kaki kan. Pindah. Sebelah sini. Baru kita basuh kaki kita. Jadi ini sunnah Nabi SAW. Sunnahnya begitu. Kalau tak nak buat tak ada masalah. Dengan dapat pahala lebih, buat macam tu. Okay. Kalau bilik air kecil, situlah mandi, situlah ambil wuduk, situlah. Okay, kalau tempat shower kita tu kan, kita mandi kat tempat shower, dah settle everything, then kita pergi kat tepi situ, kita basuh kaki kita. Ke memang tempat yang sama? Sama kan? Dia punya pipe dia sejalan kan? Unless kalau kita alihkan shower, bila nak mandi janabah je, shower kat sini. Tak payah menyusahkan. Tak apa actually, sebab tu saya kata awal tadi, dia sunnah. Kalau tak dapat, tak buat tak ada masalah. Okey saja. Jadi kalau kita buat bermakna kita berusaha mencontohi Nabi SAW dalam hal itu. Ya. Dan kaki basah juga. Bersihkan kaki. Keseluruhannya bersih. Keseluruhannya dah kena air gitu. Jadi kalau tak basuh kaki pun tak ada masalah lah. Okey, macam ni. Kalau kita ambil cara yang mana berwuduk terlebih dahulu tanpa membasuh kaki, kaki tu kena basuh. Okey, kena ingat tu ya. Kalau kita ambil. Jadi sekarang ni dia tak ada masalah tau sama ada kita nak berwuduk penuh terlebih dahulu ataupun kita nak berwuduk yang mana kita tinggalkan bahagian kaki kita nak buat last. So, kalau kita berwuduk yang kakinya belum lagi berwuduk tu, kakinya belum lagi dibasahkan. Maknanya kita kata tak apalah nanti sebelum saya keluar daripada toilet ni saya nak tutup dengan basuh kaki kan. Jadi kena buat nombor 8 tu. Tak boleh tinggalkan. Kalau tak nanti wuduknya tak lengkap. Dia begitu. Okey, faham Tapi kalau dah buat tadi kalau kaki ditinggalkan okey je. No problem. Cute tu. Apa?
bagi pensel, suruh tulis itu, tak boleh pensel, tak boleh sayang. Kena pakai marker. Okay? Baik, seterusnya. Kita masuk pada syarah hadis. Oh, baru nak syarah Allah. Ya. Oh, dah cakap ya bangun. Tak apalah. Okay, syarah hadis. Perkataan haddatsana Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami. Muhammad bin Yusuf di sini siapa? Dijelaskan. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Sedangkan Sufyan dalam hadis kita di sini ialah Sufyan Al-Thawri. Al-Karmani mengatakan bahawa Muhammad bin Yusuf yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi. Sedangkan Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah. Namun saya tidak tahu pasti dari mana dia mendapatkan keterangan itu. Ambil yang pertama iaitu Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dan Sufyan Al-Thawri. Sebab yang pendapat kedua tu tak pasti. Baik, seterusnya perkataan wudu'ahu lis-salati ghaira rijlaihi. Berwuduk sebagaimana berwuduk untuk mendirikan solat selain kedua kaki. Di sini terdapat penegasan bahawa ketika berwuduk untuk mandi, baginda tidak langsung membasuh kaki tetapi mengakhirkannya. Okey? Boleh faham? Nabi wuduk tapi bahagian kaki Nabi tak buat dulu. Nabi mengakhirkannya nanti di akhirnya. Riwayat ini bertentangan dengan zahir riwayat Aisyah sebelumnya. Betul tak? Betul. Okey, bagus. Masih lagi dengan saya maknanya. Akan tetapi makna keduanya masih mungkin untuk digabungkan. Jadi riwayat Aisyah dan riwayat Maimunah masih mungkin untuk kita gabungkan supaya ia menjadi riwayat yang lengkap. Begitu. Maka dia kata di sini, caranya menganggap pengertian yang terdapat dalam riwayat Aisyah adalah secara majazi, iaitu bukan hakiki. Seperti yang sudah dijelaskan. Iaitu yang pertama ni. Maaf muka surat 12 tadi yang pertama kita bincangkan. Itu maksud dia. Boleh? Okey. Baik, seterusnya. Atau mengarahkan pengertiannya kepada kondisi yang lain. Iaitu poin kita yang kedua tadi, muka surat 12. Baik. Dan dia kata, dan berdasarkan adanya pendapat kedua kondisi inilah, para ulama berbeza pendapat. Maka dia kata, jumhur ulama berpendapat hukum mengakhirkan membasuh kaki ketika mandi adalah mustahab, dianjurkan. Jadi nak pilih yang mana? Basuh kaki diakhirkan. Itu lebih dianjurkan. Ini pendapat jumhur. Bermakna wuduk tu kita buat macam mana biasa tapi kaki kita akhirkan. Jadi ini merupakan dikata sebagai sesuatu yang mustahab dianjurkan. Sedangkan tadi pendapat jumhur ya, kita masuk kepada pendapat Imam Malik. Imam Malik dia kata gini, dia memperincikannya, dia kata apa? Jika tempat mandi tersebut tidak bersih, maka dianjurkan untuk mengakhirkan membasuh kaki. Namun jika tempat tersebut bersih, dianjurkan untuk mendahulukannya. Boleh faham pendapat Imam Malik di situ? Faham? Kalau tempat tu kotor, jangan cuci kaki dulu. Kalau tempat itu bersih, baru boleh cuci kaki. Baru boleh dahulukan cuci kaki. Jangan boleh cakap baru boleh cuci kaki. Kalau gitu nanti salah faham. Baru boleh kita dahulukan cuci kaki. Tapi kenapa tu jadi isu? Kalau sekarang kita duduk rumah flat jadi isu tak? Bersih je toilet rumah kita bukan mandi kat public toilet. Betul tak? Jadi sekarang bagi saya dia tak ada isu tu. Betul tak? Dia tak ada isu tempat bersih ke tak bersih ke, sebab kita tahu toilet rumah kita insya-Allah lah bersih. Ke kalau ada budak-budak susah sikit. Budak-budak tiba-tiba umi kencing habis semua bersepah budak-budak kan, mana dah tahu. Kita pun duduk tapi mesti bau tak apalah. Yang penting itu pendapat Imam Malik. Kita lihat pendapat Imam Syafi'i di sini. Sementara ulama-ulama mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat tentang manakah yang lebih utama di antara kedua waktu itu. Imam An-Nawawi dia kata begini. Pendapat yang paling benar, paling masyhur dan yang aku pilih adalah menyempurnakan wuduk. Rahimahullah, beliau rahimahullah beralasan,
Kerana majoriti riwayat dari Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma menyebutkan demikian. Maknanya kaki tak diakhirkan. Okey? Ini pendapat Imam An-Nawawi. Dia kata apa? Majoriti daripada riwayat Aisyah dengan Maimunah begitu. Baik, kita lihat gini. Demikian menurut penuturan An-Nawawi. Namun dari riwayat-riwayat yang dinukil tentangnya, tidak ada satu pun yang menegaskan makna seperti itu. Imam An-Nawawi kata, majoriti riwayat daripada Aisyah dan Maimunah menunjukkan bahawa wuduk itu disempurnakan terlebih dahulu. Kaki itu tak diakhirkan. Tapi kalau kita baca tadi hadis tadi, kaki diakhirkan kan? Sebab tu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Dia kata tidak ada satu pun yang menegaskan makna seperti itu. So kita tidak ada riwayat yang menegaskan bahawa Nabi wuduk sempurna di awalnya. Yang mana Nabi tak akhirkan kaki. Tak ada riwayat yang betul-betul kata muktamad Nabi buat macam ni, tak. Yang kita adalah riwayat-riwayat yang pelbagai, yang berbeza, yang menunjukkan bahawa Nabi SAW mengakhirkan basuh kaki. Itu ada. Sebab itu di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata begini, bahkan kondisi riwayat-riwayat tersebut terbahagi menjadi 3 keadaan. So, bila kita nampak riwayat-riwayat yang pelbagai ini kan, kita bagi kepada 3 keadaan yang boleh kita fahami. Pertama di sini dia kata, masih mengandung kemungkinan seperti riwayat yang berbunyi tawadda'a wudu'ahu lis-salati. Baginda berwuduk seperti ketika berwuduk untuk mendirikan solat. Faham tak kat situ? Maknanya ambil wuduk sempurna. Termasuklah bahagian kaki. Okey? Ini pendapat yang pertama ataupun keadaan yang pertama yang berlaku ketika mandi janabah. Kedua, secara zahir menunjukkan diakhirkannya membasuh kaki seperti dalam riwayat Abu Muawiyah yang telah lalu, dan syahid penguatnya adalah riwayat dari jalur Abu Salamah. Riwayat ini sesuai dengan majoriti riwayat dari Maimunah. Jadi riwayat daripada Maimunah rata-ratanya menunjukkan kepada kita Nabi mengakhirkan basuh kaki tu. Ini adalah keadaan yang kedua. Jadi keadaan yang ketiga dia kata, jelas-jelas menunjukkan diakhirkannya membasuh kaki seperti hadis dalam bab ini. Ditambah lagi para perawinya lebih kuat. Nampak ya? Perawi dalam riwayat Maimunah lebih kuat dalam hal hafalan dan ilmu fikih dari seluruh perawi yang meriwayatkannya dari Al-A'mash. Jadi riwayat Maimunah yang mana Nabi mengakhirkan basuh kaki itu, dia lebih kuat jika nak dibandingkan dengan riwayat Aisyah. Kerana perawi-perawi yang terkandung dalam riwayat Maimunah adalah perawi yang kuat hafalannya, bahkan mereka adalah pakar dalam ilmu fiqh. Okey? Baik, seterusnya. Ada yang mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu 1 kali hanya untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut. Jadi ada pendapat kata, yalah mungkin ada satu masa Nabi SAW wuduk keseluruhannya terlebih dahulu yang mana kaki tak diakhirkan. Nabi ada pernah buat sekali. Yang mana kebanyakannya Nabi akhirkan juga di bahagian kaki. Tapi dia kata gini, perkataan ini perlu disanggah. Okay, pendapat itu pendapat yang katakan Nabi hanya buat sekali itu kan, kita perlu boleh dibincangkan lagi lah. Gitu ayat yang lebih cantik. Dibincangkan lagi. Kerana dalam riwayat Ahmad dari Abu Muawiyah dari Al-A'mash, terdapat dalil yang menunjukkan bahawa baginda selalu melakukannya. Selalu apa? Selalu basuh kaki di bahagian akhir. Dalam riwayat yang lain kita dapati bahawa Nabi bila nak basuh kaki, Nabi akhirkan. Nabi tak buat di bahagian awal itu. Di sini didatangkan kepada kita dengan dalil. Lafaz yang bagaimana?
kana iza ghtasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Apabila Rasulullah SAW mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluan. Ada step lagi satu kan kat situ? Ada step apa, Liza? Cuci tangan dulu. Tuang air. Tuang air. Lepas tuang air buat apa? Minum. Itu step ke berapa? Oh, Kak Ram macam pening Kak Ram. Itu step ke berapa Kak Ram? Sila help. Satu. Okey, satu tadi dalam riwayat yang baru kita baca yang sekarang baru kita baca tau ni. Dia kata Nabi bila mandi janabah, Nabi basuh kedua telapak tangan. Kemudian Nabi buat apa? Nabi ambil air tangan kanan, Nabi letak tangan kiri, baru Nabi cuci kemaluan. Jadi step ke berapa tu? 1C, 1A cuci kemaluan. Kita dah tukar. Tambah lagi. Tak boleh 1C, 1B, 1D. Okay. So sekarang ni step number 2. Okay, step number 2. Apa dia tadi? Ambil air daripada tangan guna tangan kanan. Yes, okay. Ambil air guna tangan kanan. Okay, tuang di tangan kiri. Barulah masuk 2A, cuci kemaluan, dan 2B, cuci kotoran di badan. Baru kita ambil wuduk nombor 3 di sini, nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nak tambah lagi step? Tak payah. Tak payahlah Salsa. Step ni pun 9 je. Nanti kita ada step lain. Okay, catat ni dulu. Cik Ana, kenapa muka macam risau betul? Ini aku belum settle ni. Ya Allah, nak step lagi. Kalau kita joget banyak step kan, betul tak? Takkan nak joget step tu je, betul? Mesti ubah-ubah. Pasal kurang je lah. Jadi sekarang, okay. Dalam riwayat yang baru kita baca ni kan, dia letakkan kepada kita dengan cara lagi satu. Iaitu Nabi SAW sebelum Nabi cuci kemaluan. Sebab kita cuci kemaluan guna tangan, ke cuci guna dua-dua tangan? Suka Kak Ram. Cuci guna dua tangan ke? Tak. Jadi Nabi ambil air guna tangan kanan, letak di tangan kiri baginda, baru basuh kemaluan dengan tangan kiri. Kenapa tak terus-terus masuk tangan? Tak terus ambil dengan tangan ni, kiri? Sebab dulu tak ada shower. Okay, dulu tak ada shower. Jadi macam kita guna baldi kan. Bukan baldi, Nabi guna apa Bejana lah, bejana. Jadi takkanlah Nabi nak masukkan tangan kiri terus dekat dalam air tu. Nanti takut air tu kotor lah kan. Sebab nanti kita nak pergi ambil wuduk lagi seterusnya. Ini hikmahnya kenapa Nabi ambil menggunakan tangan kanan terlebih dahulu, dituangkan ke tangan kiri, menggunakan tangan tersebut baru dibasuh kemaluan. Tapi kalau kita tak nak buat step number tu, tak ada masalah sebenarnya sebab kita dah guna shower tadi saya kata. Cuma bila nak basuh kemaluan tu janganlah guna dua-dua tangan. Lah cepat sangat. Guna tangan kiri. Geli hati pula orang ni. Guna tangan kiri, okey? Terus basuh di situ. Kalau kita tak ambil air tadi guna, ataupun apa nak buat, buka shower tu kan, cadar tangan ni.
kelakar, bijak sikit lah ya muslimah-muslimah, ya Allah. Betul lah, sunnahnya begitu. Tapi bolehlah kalau nak buat. Mungkin ada masa kita tak mandi guna shower, betul tak? Mungkin ada masanya kita mandi guna baldi contohnya. Ke nak mandi kat perigi. Kita tak tahu tau. Kita tak tahu kan. Sebab tu kita belajar penuh Kalau nak ikut logik, apa Surah Sakinah ni nak pergi masukkan nombor 2 tu. Tapi kita kata standby. Kita ada standby mode kita. Standby. Sebab kita tak tahu situasi-situasi kita bagaimana. Akan datang kan, mungkin satu masa mudarat sangat. Kita sesat dalam hutan, ada perigi je kan. Habis macam semalam dengan suami Pasal dengan ada perigi, macam mana nak buat? Jadi kita guna cara ginilah. So sekarang kita dah ada ilmu, so kita tahu macam mana nak buat. Jadi bila sampai masanya kita tak kelang kabut, kita tak kancung, macam mana nak mandi kat perigi, tak kerti aku. Dia tak sedih macam gitu. Yang penting ada air, kita dah tahu metod yang betul. Ikut sunnah Nabi, bagaimana perlu menggunakan air tersebut. Okey, baik. Di sini kita balik tadi bahagian kaki tadi kan. Kana idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Apabila Rasulullah SAW mandi junub, baginda memulai dengan mencuci kedua tangan, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluan. Setelah itu, dia menyebutkan lanjutan hadis tersebut dan di akhir lafaznya disebutkan thumma yatanahha fayaghsilu rijlaihi. Kemudian baginda menyingkir, maknanya berpindah, beralih tempat dari tempat mandi itu lalu membasuh kedua kaki baginda. Jadi kita nampak di sini ada satu lagi riwayat lain yang menunjukkan bahawa Nabi akhirkan mencuci kaki. Okey, mencuci kaki di bahagian akhir. Al-Qurtubi mengatakan hikmah diakhirkannya membasuh kaki ialah agar aktiviti mandi dapat diawali dan diakhiri dengan membasuh anggota wuduk. Faham tak? Kita mula dengan berwuduk, kita akhiri juga dengan wuduk. Maknanya anggota wuduk kita termasuk di situ. Ini hikmah menurut kepada pendapat Imam Al-Qurtubi. Okay. Settle bahagian kaki, kita nak masuk bahagian lain. Okay, relax dulu semua, pemikiran tenangkan dulu, nanti masuk bahagian lain. Ya Allah, susah betul. Relax dulu. Siapa nak hadam dulu yang tadi kan, kena catat dulu sikit-sikit mana yang terlepas tadi, saya berikan masa. Okay. Baik, seterusnya di sini Boleh masuk? Boleh? Okey, boleh. Perkataan wa ghasala farjahu, baginda mencuci kemaluannya. Di dalam hadis ini terdapat penempatan lafaz yang didahulukan dan yang diakhirkan. Tadi kita baca hadis Maimunah ni kan, yang muka surat 13 tadi kan, hadis 249. Kita nampak Nabi ambil wuduk terlebih dahulu, kemudian baru Nabi basuh kemaluan. Tak, sepatutnya bukan begitu kan? Okey, jadi dia terangkan dekat sini. Dia kata, contohnya adalah lafaz ini. Seharusnya mencuci kemaluan ditempatkan sebelum berwuduk. Ini baru betul, kan? Jadi namun di sini tidak demikian kerana huruf waw tidak berfungsi untuk mengurutkannya. Dia kata walaupun dalam hadis ini dia menggunakan waw. Waw tu maksudnya dan. Nabi berwuduk yang mana Nabi menyingkirkan kakinya dan Nabi membasuh kemaluan. Tapi dia kata mengenai hal tersebut, Ibnul Mubarak telah menjelaskannya dengan hadis dari Ats-Tsauri yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada bab memakai tirai tatkala mandi. Di situ beliau menyebutkannya tata cara mandi junub secara berurutan.
Kalau tadi guna waw, kalau waw tu kita tak anggap ia sebagai berurutan. Tapi bila kita baca hadis lain menunjukkan ada urutan. Urutan tu maksudnya lepas itu ini, lepas ini. Gitu maksudnya. Secara berurutan. Yang pertama adalah mencuci kedua tangan dan dilanjutkan dengan mencuci kemaluan. Kemudian mengusapkan tangan ke dinding. Lalu berwuduk tanpa membasuh kaki. Dalam redaksi kalimatnya digunakan kata thumma, kemudian atau lalu, yang menunjukkan perlunya tertib berurutan dalam proses pelaksanaannya. Jadi kita pegang riwayat yang menggunakan thumma bukan wa. Bermakna thumma itu lebih tepat, yang menunjukkan kemudian, okay? Next apa. Tapi tadi pasal dinding tu macam mana? Nak letak kat mana step tu? Macam mana? Usap tangan kat dinding? Cik Aisyah nak usap tangan, Cik Aisyah pula ni, Kak Aisyah nak usap tangan kat mana Kak Aisyah kalau mandi? Dinding toilet. Macam mana? Gini. Macam mana tu? Mengusapkan tangan ke dinding. Actually bukan dinding lah. Tanah. Tanah. Mengusapkan tangan ke tanah. Okey, boleh buka muka surat ni. Muka surat 44. Buka muka surat 44. Kita lihat bab 5. Hadis dalam bab 5 ini, okay, muka surat 44 ya. Hadis bab 5 ini adalah hadis riwayat Maimunah yang menceritakan perkara yang sama. Okay. Jadi start daripada ni, saya nak refer hadis nombor 5 ni antaranya hadis bab 5 ni. Jadi macam kita akan tengok. So nanti bila sampai bab 5 saya tak ajar lagi ya. Sebab dia ringkas saja ni. Kerana kita dah bincang dalam bab 1. Jadi kalau kita baca hadis dalam bab 5 ini, hadis riwayat Maimunah ya. Maimunah dia kata apa? Wada'tu lin nabi, saya baca ya bahasa Arab dalam bab 5. Wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli fa ghasala yadayhi. Nabi mencuci tangannya marrataini aw thalathan. Maknanya 2 kali, 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Dalam riwayat tadi ada cakap tak? Tak ada. Tak ada kan? Riwayat Aisyah tak sebut kan? Dalam riwayat Maimunah yang kita baca tadi tak sebut juga kan? Dalam riwayat Maimunah ni Maimunah sebut kan? 2 kali atau 3 kali. Maknanya cuci tangan dekat situ kena tambah tak? Tambah. Okey, letak berapa? 2 kali atau 3 kali. Okey, tambah dekat situ. Saya malas nak bangun, nanti saya bangun. Okay, saya nak habiskan dulu bincang. Nanti saya tulis. Sekarang yang saya sebut ni boleh tulis dulu And point nombor 1 kita, okay, point nombor 1 di situ, cuci tangan letak 2 kali atau 3 kali. Tambah je kat tepi ke, nak letak bracket ke apa, tak apa. Ikutlah mana-mana yang penting faham. Kemudian dia kata, thumma afragha ala shimalihi faghasala mazakiri. Kemudian baginda menuangkan air ke tangan kirinya. Okey, itu ada? Okey, ada. Faghasala yadai faghasala mazakirahu. Kemudian Nabi membasuh kemaluan. Okey, itu ada? Ada. Thumma masaha yadahu bil ardi. Kemudian baginda menggosok tangannya ke tanah. Ini tak ada. Okey, so ini dekat mana? Letak 2C lah kat situ. 2C. Sini letak sini. Okey, tadi ni cuci tangan berapa kali? 2 atau 3 kali.
2A tadi cuci kemaluan, 2B cuci kotoran di badan, 2C menggosok tangan kat mana tadi? Tanah. So kita nak gosok mana dekat ni? Nak gosok kat shower gini. Buat gitu. Ha? Dekat shower? Towel? Tak, ni maksudnya cuci tangan. Bukan cuci, bersihkan. Bersihkan tu ikutlah macam mana. Ya. Apa yang tak kotor? Sekarang tadi kan kita dah cuci kotoran, cuci kemaluan, cuci kotoran di badan. Lepas tu sebelum kita nak masuk ambil wuduk tu kan, kita bersihkan lagi lah tangan kita. Tak, itu zaman Nabi, zaman kita tak payah gosok dekat tanah. zaman kita tak, saya guna perkataan sebiji sebagai dalam hadis tu lah. Sebab tu saya kata bersihkan tangan dalam bracket kat sini. Ya Rabbi. Pada zaman kita, konteks kita ni, basuh tangan tu gosokkan tangan dekat dekat tanah tu, maknanya kita bersihkan balik tangan kita. Okey, sebelum kita berwuduk. You nak guna sabun ke apa ke, tak guna sabun pun tak apa, yang penting digosok. Okey, tangan tu digosok. Kedua telapak tangan kita. Sebab apa? Sekejap lagi kita nak ambil wuduk. Jadi kita bersihkan. Tadi baru bersihkan kemaluan tu lah. Kemudian kotor-kotoran dekat badan. Jadi kita nak ambil wuduk lepas tu. So sebelum itu, kalau ikut kepada apa yang Nabi buat, Nabi akan menggosokkan tangan baginda di tanah. Yes, untuk membersihkan tangan tujuannya. Ya, betul. Tapi janganlah kita buat dekat shower kita macam gitu. Kan, nak pergi bersihkan tangan lah. Habis, senang. Alhamdulillah. Orang ambil wuduk. Tak kena caranya. Konteks tak kena begitu. So konteks kita ialah basuh dengan sabun, kan, gosok kedua telapak tangan itu dengan bersih lah sebelum kita ambil wuduk. Jadi kita letak itu bahagian yang nak hal-hal yang berkaitan dengan kotoran tadi kan. That's why kita letak dia pada tempat 2C. Okay, macam blok pula ya, ada ABC. Baik, seterusnya. Saya nak habiskan hadis bab 5 dulu ya. Kita baca bab 5 ni. Thumma madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Ada tak? Dalam riwayat Aisyah tak sebut. Dalam riwayat Maimunah tadi yang awal kita baca disebut tak? Nabi dia masukkan air ke hidung, kemudian membasuh, berkomor-komor, masukkan air ke hidung, lantas membasuh wajah dan kedua tangannya. Tak ada kan? Duduk tak ada kan? Ini wuduk. Okey? Berkomor-komor, masukkan air dekat hidung, basuh wajah, kedua tangan tu maksudnya tangan macam kita ambil wuduk. Jadi yang dimaksudkan daripada madmada, thumma madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi, itu kita panggil sebagai wuduk tadi. Cuma ni dia sebut satu-satulah. Okey. Thumma afada ala jasadihi, kemudian dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, thumma tahawwala min makani, dan dia berpindah daripada tempat tadi kan, faghasala qadamaihi. Lalu Nabi SAW membasuh kedua kaki baginda. Yang kita tambah dekat sini apa? Dalam bab 5 ni? Tangan dengan pendetilan tentang wuduk itu. Okey, bab 5 sebut sedemikian. Baik, kita pindah balik masuk tadi, bab 1 tadi. Muka surat apa tadi saya baca? 15 16. Dinding, yes, dinding. Baik, perenggan yang pertama, muka surat 16 tu kan, di akhir tu dia kata apa? Dalam redaksi kalimatnya digunakan kata thumma. Bila kita baca bab 5 tadi dia guna perkataan thumma, dia tak guna perkataan wa.
Dan ini membuktikan bahawa cara itu ialah cara yang menunjukkan adanya tertib. Perlu kepada tertib berurutan dalam seluruh proses pelaksanaannya. Baik, seterusnya. Perkataan hadhihi ghuslu. Inilah tata cara mandi junub Nabi. Kata petunjuk hazihi. Hazihi. Ini ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang disebutkan sebelumnya dalam tata cara mandi tersebut. Atau ada kalimat yang terbuang dengan asumsinya hazihi sifatu ghuslihi. Ini adalah sifat mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum hadza ghusluh dan ini sangat jelas. Sementara Al-Ismaili memberikan isyarat, isyarat. Kalau bahasa Melayu kita guna isyarat. Sementara Al-Ismaili memberikan isyarat bahawa kalimat terakhir ini adalah sisipan, iaitu mudraj dari ucapan Salim bin Abil Ja'di. Maknanya ini bukan kata Maimunah. Ini kata Salim bin Abil Ja'di dan hal ini sudah dijelaskan oleh Zaidah bin Qudamah dalam riwayatnya dari Al-A'mash. Hadis Maimunah ini dijadikan oleh Imam Al-Bukhari sebagai dalil terhadap beberapa hal berikut. Sempat tak ni? Boleh ya? Macam panjang lagi ya? Mana yang dapat? Mana yang dapat? Dah 11, dekat 11.30 ni. Nak baca ke tak nak yang ni? Ke nak bawa minggu depan? Minggu depan lah. Tak apalah, dah cukup lah minggu depan. Ni kena tulis balik tau nanti. Tulis balik Siapa nak tulis balik nanti? Kalau tak padam tak boleh kena tak boleh lah sebab nanti ada asal-asal lain nak guna. So ini dah take note ya. Semua dah ambil gambar semua kan. So next week kalau saudara suruh tulis balik dah ingat ya. Mana-mana ingat ya. Okay, insya-Allah. Baik, jadi kita tinggalkan dulu bahagian muka surat 16 nanti insya-Allah kita ada 4 lagi muka surat tu, banyak lagi. 1 2 3 4 5 6 6 muka surat panjang lagi. Jadi kalau nak baca ni sampai pukul 12 ni. Okey, jadi yang penting kita faham bahawa perbincangan pada pagi ini menyebutkan ada 9 steps ditambah dengan anak-anak ya kan, dengan anak-anaknya yang kecil-kecil di situ ya. So kita take note lah bila nanti kita nak mandi janabah kita dapat amalkan. Okey. So tapi dia tak jadi masalah tau. Kalau rasa agak sukar untuk kita memenuhi keseluruhan proses itu tak jadi masalah. Kerana syarat mandi wajib ini ialah basah keseluruhan badan. Kalau dah basah keseluruhan badan sah. Sah mandi wajib itu. So kita jangan risau macam mana ya, tak 2 kali, tak 3 kali, tak bersih, tak gini, tak tuang. Macam-macam saya tak tuang gini. Apa dia? 2 jam dalam toilet? Tak adalah Cik Zah, bedek lah. Mungkin first lah kalau mungkin, tapi tak sampai 2 jam lah. Siapa dulu dia kata Ustazah, saya tampal Ustazah dekat toilet benda ni. Jadi setiap kali anak saya nak mandi, kita semua tengok. Tak apa, itu satu usaha. Lama-lama Alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah lama-lama kita dah hafal. Dan bagi saya itu satu usaha yang baik lah. Dia kata saya print, saya laminate, saya tampal kat toilet. Siapa nak mandi wajib, tengok ni, ikut ni. Okey aja, tak ada masalah. Itu satu usaha yang baik. Kalau rasa macam tak nak lambat lah, nanti fikir, mana lupa. Tapi bagus sebab dia nak ajar anak dia. Dia kata kalau saya nak explain sesuatu leceh lah saya letaklah dekat situ. Ni budak-budak ikut je senang. So nanti budak-budak macam dia ada ramai anak perempuan lah dia kata. So nanti anak perempuan kalau lepas haid pun boleh guna cara ni, tak ada masalah. Yang penting mandi hadas besar. Okey? Dah. Ada soalan yang lain? Semua okey? Tak siapa nak balik? Saya tahu. Baik, kita tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah selesai.